Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد في الآخرة والأولى. اللهم صل وسلم على حبيبك ورسولك سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغننا بالعلم زينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وارزقنا اللهم الصدق والإخلاص يا رب العالمين. Muslimin muslimat semua yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pada semua yang mengucap salam. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di dalam kuliah Sirah dan Syama'ilul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dan kita alhamdulillah dalam kuliah yang sebelum ini kita sudah menyampaikan sedikit daripada atau bermulaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat membina Masjid Nabawi atau Masjidun Nabi sallallahu alaihi wasallam di Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan kita berhenti pada tawaduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang pertama bangun mengambil atau mengangkat tanah liat itu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mula buat kerja waktu bina Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut Rasulullah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula terlebih dahulu. Juga yang menunjukkan tawaduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu ketika para sahabat minta dari Rasulullah untuk membina masjid yang cantik, yang luas, yang hebat, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka,
bal arishun ka'arishi Musa. Bahkan aku lebih suka masjid aku ni, tempat ibadat aku, arish ka'arishi Musa. Arish itu macam punduk. Dan kalau punduk zaman sekarang cantik, kayunya pun cantik. Arish itu atapnya daripada daun pokok kurma. Binanya pun kanan kiri dindingnya semua pun daripada pokok atau daripada kayu, tapi kayu yang biasa-biasa. Itu yang namanya arish. Maka Nabi SAW bersabda, aku lebih suka bina arish seperti arish Musa. Dan Rasulullah SAW bersabda, ma umirtu bitashyidil al-masajid. Aku tidak disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membina dengan cara sangat mewah dan cantik masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, Sayyid Abdullah Al-Habsyi, hayyak. Yani Nabi SAW tujuannya di dalam dunia ini, beliau berkata, aku tidak disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghabiskan masa saya di dunia ini untuk membina masjid dan mencantikkannya dan memewahkan masjid. Suara okey. Bahkan jika umat Islam mula sibuk dengan mencantikkan masjid tanpa memakmurkan masjid, maka itu dikira tanda hari kiamat atau tanda akhir zaman. Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya, la taqumu as-sa'ah hatta yatabaha an-nasu fil masajid. Tidak akan terjadi hari kiamat melainkan manusia ini akan berbangga-bangga dengan setiap masing-masing dengan masjid mereka. Negara ini rasa bangga dengan masjid mereka yang besar, yang mewah, yang ada macam-macam kemudahan dalamnya. Negara yang lain juga berbangga dengan itu. Negara ini atau negeri ini, nampak negeri itu buat masjid yang sangat mewah. Jadi negeri yang lain balas pula, mereka nak buat juga macam mereka. Untuk membina masjid luas, cantik, memudahkan orang yang datang salat makmurkan masjid, ini perkara yang baik. Tetapi maksud Rasulullah SAW dalam hadis ini, atau perkara yang tidak baik dalam perkara itu, bila mana pemikiran, di dalam pemikiran dan hati orang Islam hanya sibuk dengan bina, sibuk dengan batu, sibuk dengan mazahir, dengan zahirnya sahaja. Tetapi mereka tak pernah memakmurkan masjid. Tidak berfikir, tidak perhatikan tentang qiyamul lail dalam masjid, salat jemaah dalam masjid, ramaikan jemaah di dalam masjid, baca Al-Quran dalam masjid, memakmurkan masjid dengan berbagai kelas ilmu dan ilmu syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara itulah yang tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atapnya daripada daun pokok kurma. Dan mereka letak atas daun itu sedikit tanah liat supaya dipegang dan jadi keras sikit. Atap masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermulaan kali pertama Rasulullah SAW bina masjid, tidak ada atap. Selepas para sahabat Nabi SAW mengadu kepada Rasulullah kerana panas dan angin dan habuk dari luar atau hujan,
maka Rasulullah SAW izinkan mereka buat atap untuk masjid Nabi SAW. Dan masjid atapnya yang tadi, iaitu yang tadi saya terangkan, daun pokok kurma, atasnya untuk mengeraskannya jadi keras, mereka letak tanah liat. Selepas tu para sahabat Nabi SAW semua mula, setiap satu dia angkat tanah liat dari sana dari sini untuk sambung bina masjid Nabi SAW. Jadi mereka semua sama-sama bina bersama Nabi SAW. Dan ketika Rasulullah SAW mengangkat tanah liat, sahabat Nabi SAW melihat dan perhatikan kepada ridak Rasulullah, dada Rasulullah, badannya. Rasulullah angkat tanah liat banyak dan lebih daripada yang mereka angkat, sehingga sahabat kata, kita nampak dada Nabi SAW penuh dengan habuk, penuh dengan tanah dan dengan habuk. Kerana Rasulullah SAW kerja untuk membina masjid dengan rajin dan suka dan rasa suka kepada perkara itu. Ketika Rasulullah mengangkat tanah liat itu untuk bina masjid, Rasulullah SAW angkat sambil membaca qasidah atau syair yang berkata, hatta sahabat Nabi SAW pun dengar Rasulullah SAW baca itu dan mereka hafal. Alhamdulillah, kita pun boleh tahu Rasulullah baca apa waktu mengangkat bina batu atau tanah liat untuk bina. Nabi SAW mengulangkan syair ini. Hadzal himalu la himalu Khaybar, hadza abarru rabbina wa athhar. Kemudian Rasulullah ulangkan. Hadzal himalu la himalu Khaybar, hadza abarru rabbana wa athhar. Nabi SAW angkat sambil membaca qasidah itu atau sambil membaca syair itu. Apa maksudnya? Nabi SAW dikata, waktu mengangkat dikata, ini adalah perkara yang berat, yang mulia, dan kita dapat pahala jika mengangkatnya. Walaupun kita rasa susah, walaupun rasa berat, penat, inilah perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukanlah perkara yang berat yang diambil daripada negeri Khaybar. Apa maksud Rasulullah dengan itu? Yaitu kurma dan barang-barang yang lain, kerana negeri Khaybar di dalam Madinah, satu kota di dalam Madinah namanya Khaybar, timba orang Yahudi, mereka kaya. Maka siapa-siapa pergi sana, dia boleh dapatkan mengangkat sehingga untanya jadi berat, kurma lah dan macam-macam. Berbagai harta dan makanan daripada Khaybar kerana mereka kaya. Jadi siapa-siapa pergi Khaybar, dia akan pulang dengan penuh untanya ke, atau keldainya, atau bagalnya, penuh dengan kurma sebagainya. Jadi siapa-siapa pergi Khaybar, balik rasa bangga dan rasa tak ada masalah, walaupun berat, walaupun sakit, walaupun penat, dia okey, dia suka. Sebab apa? Dia dapat hasil, dapat banyak makanan, dapat banyak hasil. Maka Nabi SAW dia kata, mengangkat benda yang berat dan merasa dalam masa yang sama, merasa kita berhasil, ini adalah yang lebih baik daripada himalu Khaybar. Lebih baik daripada barang atau harta yang diambil daripada Khaybar. Dengan syair itu, Nabi SAW menggerakkan semangat para sahabat supaya tidak ada yang malas, tidak ada yang rasa berat, tidak ada yang rasa tidak bersemangat. Jadi Nabi SAW dia kata, walaupun kamu ambil daripada Khaybar banyak keuntungan, ketahuilah kamu angkat batu ni untuk bina masjid untuk Allah, ganjarannya, bahalanya lagi besar dan kamu lagi beruntung daripada mendapatkan harta itu. Kemudian Rasulullah SAW juga membaca satu syair lain. Dia berkata, Allahumma innal ajra ajrul akhirah farhamil ansara wal muhajirah. Allahumma innal ajra ajrul akhirah farhamil ansara wal muhajirah. Allahumma innal ajru ajrul akhirah farhamil ansara wal muhajirah. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya ganjaran yang sebenar adalah ganjaran hari kiamat, akhirat. Ganjaran di akhirat, di hari kiamat. Farhamil ansar wal muhajirah. Maka ya Allah, rahmatilah golongan al-ansar dan golongan al-muhajirin.
Muhajirin daripada Makkah, Al-Ansar daripada Al-Madinah. Nabi SAW doakan mereka, baca doa untuk mereka, menggerakkan semangat mereka sambil mengangkat tanah liat dan bina masjidnya. Subhanallah. Dalam riwayat lain Nabi SAW tambah juga wa'afihim min harri narin sa'irah fa innaha li kafirin wa kafirah. Ini bait syair. Ini kadang-kadang kalau orang dahulu pun di negara Arab, orang yang lama, yang kuat iman mereka, hatta orang yang kerja bina, tukang bina, bina rumah orang atau bina apa-apa, ketika mereka campurkan tanah dengan semen, lepas tu mereka nak hantar batu, angkat batu kepada atas, setiap satu ketika mengambil batu bagi kepada bekerja yang lain, mereka sambil membaca selawat. Ini budaya orang Islam yang dahulu. Mereka tidak lalai hatta waktu buat kerja. Mereka belajar itu daripada cara Rasulullah bina. Kalau Rasulullah SAW bina, bukan diam. Tidak berdiam sahaja, angkat. Nabi SAW sambil membaca syair yang menggerakkan semangat. Jadi, kalau kita tengok video-video lama orang Arab, tak tahu kalau apa namanya dalam YouTube, ada satu kali saya nampak video, subhanallah, ada beberapa kerja mereka bina satu rumah tinggi. Maka setiap satu diambil tanah liat, kemudian dia letak dalam baldi, dihantar kepada yang lain. Yang bekerja yang kedua bagi kepada kerja yang ketiga. Setiap satu sambil membaca selawat dan syair. Syair itu maksudnya menggerakkan semangat mereka. Jadi perkara tu bagus, dan perkara itu yakni masa mereka tidak melalu dengan lalai. Subhanallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma syair itu yakni itu ulama berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak biasa menulis atau menyatakan syair daripada dirinya. Yani Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada Rasulullah SAW pandai syair, menyebutkan syair daripada dirinya. Kecuali perkara ini. Pun ini, syair ini namanya rajaz dalam bahasa Arab. Rajaz ini dia jenis daripada syair. Syair-syair di dalam bahasa Arab berbagai jenis. Berbagai jenis. Bahkan ada bagian riwayat yang kata itu daripada perkataan satu wanita daripada Al-Ansar, dan Rasulullah SAW ulangkan ayatnya. La ilaha illallah. Cuma Al-Imam Al-Khalil, beliau berkata, kana syi'ru ahabbu ilaihi sallallahu alaihi wasallam min kathiril kalam. Al-Imam Al-Khalil berkata, membaca syair yang bermanfaat, syair yang macam qasidah-qasidah sekarang, qasidah atau syair, jika dibaca di dalamnya ada zikir Allah, atau mengingati orang tentang Allah, atau mengajar orang tentang adab, atau memuji Allah, memuji Rasulullah SAW, doa kepada Allah, Al-Imam Al-Khalil berkata, perkara itu Rasulullah SAW sukanya lebih daripada bercakap banyak tapi lalai. Rasulullah SAW lebih suka kita bolehlah baca lagi bagus daripada kita duduk simbang-simbang macam tu, bercakap banyak, lalai, tidak bermanfaat, tidak ada faedah. Lagi bagus kita baca qasidah, kita baca syair yang mengingatkan kita kepada Allah dan melembut hati kita dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lepas itu Al-Ansar, para sahabat Nabi SAW, Al-Muhajirin wal-Ansar, ketika mereka melihat Rasulullah SAW mengangkat kadang-kadang tanah liat, kadang-kadang Rasulullah angkat batu, maka sahabat semua berlumba-lumba angkat dan tolong Nabi SAW. Mereka juga sambil membaca syair berkata,
la in qa'adna wan nabiyyu ya'malu ladhaka minnal 'amalul mudallalu. Mereka angkat batu sebelah Nabi SAW sambil menyatakan la in qa'adna wan nabiyyu ya'malu ladhaka minnal 'amalul mudallalu. Apa maksudnya? Mereka bina masjid Nabi sambil membaca syair itu. Mereka kata kalau kita duduk dan Rasulullah SAW yang buat kerja, yang angkat tanah liat, yang angkat batu, maka itu adalah amalan yang buruk daripada kita. Ini mereka kata, tidak baik Rasulullah bangun angkat batu, Rasulullah angkat barang, bina masjid, kita duduk macam tu. Jadi semua, hatta orang kaya, orang yang bersih-bersih, orang yang bajunya cantik, bersih, semua mereka letakkan perkara itu tepi dan mereka bangun sekali membantu Rasulullah SAW angkat batu. Di sini ada satu cerita yang ajib sikit. Waktu bina terjadi. Waktu mereka bina, terjadi banyak perkara. Antaranya, sahabat Nabi SAW setiap satu dia ambil satu labinah. Labinah itu macam tanah liat, tapi dia besar dan berat. Kecuali Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Sahabat Nabi SAW yang bernama Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ibunya Sayyidatina Sumayyah. Syahid yang pertama dalam Islam. Anak dia Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Kecuali Ammar bin Yasir, dia mengangkat 2 labinah, 2 tanah liat. Dia angkat, rapatkannya untuk Nabi SAW dan bina. Maka Nabi SAW berkata kepada Ammar selepas Rasulullah SAW, daripada rahmahnya, lihatlah. Rasulullah nampak Ammar bersungguh-sungguh, bersemangat. Nabi SAW nampak rambut Sayyidina Ammar panjang sehingga sebaruh lihinnya. Maka rambut Sayyidina Ammar dari tepi kanan kiri macam ni semua penuh dengan habuk dan tanah. Jadi Rasulullah berdiri sebelah Ammar. Rasulullah dengan tangannya yang mulia sapu dan bersihkan rambut Sayyidina Ammar radhiyallahu an sambil menyatakan, Nabi SAW berkata, "Ya Ammar, ala tahmil kama yahmilu ashabak?" Wahai Ammar, kenapa tidak mengangkat sama macam kawan-kawan kamu? Yang ini satu sahaja tanah liat, tak payah 2, nanti kamu berat dan penat. Maka Sayyidina Ammar jawab kepada Rasulullah, "Inni uridul ajra minallahi ta'ala." Sesungguhnya ya Rasulullah, aku ingin mendapatkan pahala daripada Allah. Sebab itu aku bersemangat nak angkat 2 tanah liat. Biar walaupun berat, sakit, saya nak dapatkan pahala yang lagi besar dari mereka. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, "Ya Ibn Sumayyah, wahai anak Sumayyah, setiap satu orang daripada ni dia dapat 1 pahala, kecuali kamu dapat 2. Kamu wahai Ammar dapat 2. Sebab apa? Sebab Ammar setiap kali dia angkat 2 batu." Jadi macam itulah Nabi SAW ajar kita berapa banyak amalan kita, itu kita akan dapat pahala begitu. Kalau amalan kita banyak, solat kita banyak, usaha kita di dalam dunia ni banyak, maka kita layak mendapatkan pahala yang banyak dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, Sayyidina Ammar dia sendiri dia suka angkat 2 batu. Tapi kadang-kadang ada bahagian sahabat macam mungkin mereka suka sangat Ammar dan baik sangat dengan Ammar dan mereka mungkin nak gurau lah dengan Ammar. Jadi mereka kadang-kadang Ammar nak angkat 1, dah penat, mereka pergi ambil 1 batu lagi letak atas tangannya. Biarkan Ammar angkat 2 batu. Tanpa, yakni dia tidak mengangkatnya sendiri, bahkan orang lain yang letak atasnya. Macam orang lain paksa dia angkat 2 batu. Maka Sayyidina Ammar dia datang kepada Rasulullah, dia kata, "Ya Rasulullah, qataluni, mereka nak bunuh saya ni. Mereka angkat 1 batu saja, tapi mereka paksa saya angkat 2 batu." Sebab Sayyidina Ammar bin Yasir ini, dia bukanlah daripada golongan yang hebat, daripada di dalam masyarakat Arab waktu itu. Ammar ini dahulu ibu bapaknya hamba dan dimerdekakan. Jadi orang yang macam ni dia
tidak sangatlah mulia di dalam masyarakat. Tetapi Islam ini datang meninggikan derajat mereka semua dan menjadikan semua sama-sama. Tidak ada siapa-siapa yang lebih daripada yang lain kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ammar bin Yasir berkata, "Ya Rasulullah, mereka ni dah mau bunuh saya dengan cara ni. Mereka letakkan 2 batu atas saya, tapi mereka angkat 1 sahaja." Maka Nabi SAW waktu itu sapu badannya, sapu rambutnya, sapu mukanya, dan Rasulullah berkata kepadanya, "Ya ibna Sumayyah, taqtuluka fi'atun baghiyah." Bukan ini yang akan membunuh engkau, wahai Ammar. Bukan ini, yakni sahabat aku. Bukan ini yang akan bunuh kamu. Yang akan bunuh kamu nanti ada satu golongan yang melampau batas, yang jauh daripada jalan yang benar. Mereka lah yang akan membunuh kamu. Maka Ammar bin Yasir waktu itu, dia dengar itu daripada Rasulullah, dia kata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, a'udzu billahi minal fitan, a'udzu billahi minal fitan." Dia kata, "Ya Allah, aku berlindung kepada Allah daripada fitnah. A'udzu billah, a'udzu billah." Tetapi Ammar bin Yasir dapat tahulah, dan sahabat-sahabat yang lain semua dengar bahawasanya Ammar bin Yasir ni akan dibunuh. Dan mereka dapat khabar yang jelas dari Rasulullah, iaitu golongan yang akan bunuh Ammar, mereka lah yang salah dan mereka yang melambau, yang tidak mengikuti jalan as-siratul mustaqim. Dan subhanallah terjadi di selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Sayyidina Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar wafat, Sayyidina Uthman wafat, di zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib. Di zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib terjadi fitnah besar antara Ali bin Abi Talib dengan Muawiyah radhiyallahu anhu. Dua-dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah radhiyallahu anhu di negara Syam, Ali bin Abi Talib di negara Hijaz, iaitu Madinah dan sekelilingnya. Jadi terjadi perang waktu itu. Fitnah itu banjir sangat. Terjadi perang antara Ali radhiyallahu anhu dan Muawiyah radhiyallahu anhu. Dan Sayyidina Ammar bin Yasir menyokong Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali lah khalifah muslimin yang sebenar. Dan golongan Sayyidina Muawiyah yang membunuh Sayyidina Ammar. Hatta ramai daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berkata, yakni selepas Ammar bin Yasir dibunuh oleh golongan Muawiyah, ramai daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam rasa yakin di waktu itu bahawasanya Sayyidina Ali bin Abi Talib yang sebenar dan Muawiyah yang salah. La ilaha illallah. Kita akan balik sambung juga cerita sikit tentang fitnah pembunuhan Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Baik, ketika sahabat Nabi SAW membina masjid, ada satu sahabat Nabi SAW namanya Uthman bin Mad'un. Namanya Uthman bin Mad'un. Dan Uthman bin Mad'un ini dia adik-beradik Rasulullah SAW daripada susu. Beliau seorang lelaki yang profesional sikit. Dia suka kebersihan, suka kemaskan bajunya. Dia kalau cakap dengan orang atau dia tak boleh duduk di bawah, kalau ada apa-apa kotor dekat bajunya, dia cepat-cepat bersihkan bajunya. Dia orang yang sangat suka kebersihan, sehingga yakni dia tidak suka melakukan kerja-kerja yang ada kotor atau dengan tanah ke apa-apa. Tetapi dia seorang sahabat yang disukai oleh Rasulullah dan imannya sangat tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Uthman bin Mad'un, dia orang mewah, orang kaya. Di waktu bina masjid Rasulullah, dia angkat juga, dia tolong sahabat, tolong Rasulullah. Tapi setiap kali dia angkat tanah liat itu, biasalah tanah liat itu memang terkeluar habuk banyak darinya. Jadi setiap kali dia angkat, biasa kena bajunya, kena dadanya. Jadi setiap kali dia angkat satu tanah liat,
Lepas dia letak, dia sibuk bersihkan bajunya. Bersihkan jubahnya, bersihkan bajunya. Barulah dia pergi ambil tanah liat yang kedua. Letak sana, lepas tu dibalik bersihkannya. Sayyidina Ali bin Abi Talib berhatikan kepada perbuatannya. Sayyidina Ali dia kata, ni rasa belik lah. Dia kata, kita semua ni seronok, happy. Jangan ada kisah kotor baju kamu semua ni boleh basuh. Tapi kita sekarang bersama Rasulullah basuh. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Talib terus menyebutkan satu syair. Di waktu tu Sayyidina Ali ciptakan satu syair. Menceritakan tentang Uthman bin Mad'un ini. Dia berkata, La yastawi man ya'murul masajida yad'abu fiha qa'iman wa qa'ida. Wa man yura 'anit turabi haida. Maksud syair Sayyidina Ali, dia macam menegur atau mengutuk Sayyidina Uthman bin Mad'un. Tapi Uthman bin Mad'un tak dapat dengar Ali bin Abi Talib waktu itu. Sayyidina Ali berkata, tidak sama man ya'murul masajid. Tidak sama orang yang memakmurkan masajid, bina masajid. Yad'abu, dia rajin dan bersemangat di dalam kerja itu. Berdiri, duduk, bergerak, pergi, datang, angkat, letak macam tu. Tidak sama orang yang macam ni cara kerjanya dengan orang yang asyik jauhkan dirinya, bajunya daripada hapu, daripada tanah. Tidak samalah. Dan sahabat-sahabat semua tidak melakukan kerja begitu. Semua buat kerja dengan bersemangat betul-betul. Saja Uthman bin Mad'un dia macam orang yang mungkin tak biasa dia kerja macam tu. Dia orang yang mewah dan suka kebersihan dengan lebih sikit. Lepas tu Ammar bin Yasir dengar syair ini daripada Sayyidina Ali. Dia kata, oh, baguslah. Dan Sayyidina Ammar, dia tak tahu sebenarnya maksud Sayyidina Ali ini Uthman bin Mad'un. Uthman bin Mad'un pun tak tahu sebenarnya Sayyidina Ali dah buat satu syair mengutuknya. Maka Sayyidina Ammar, dia kata, baguslah syair ini, bergerak semangat kita. Buat kita rasa lagi buat kerja. Jadi dia buat kerja sambil membaca syair Sayyidina Ali. Subhanallah, dia lalu. Waktu dia jalan, dia lalu sebelah Uthman bin Mad'un. Waktu Uthman bin Mad'un angkat, dia angkat tanah liat, dia dengar Ammar membaca syair. Tapi Uthman bin Mad'un, dia nampak syair tu macam maksudnya dia lah. Dia terasa. Sayyidina Uthman terasa. Bukan Uthman bin Affan ni. Ini bukan Uthman bin Affan. Ini Uthman bin Mad'un. Sahabat lain. Lepas dia dengar Ammar baca qasidah tu, dia kata, Ya Ibn Sumayyah, ma a'rifuni biman ta'aridu bih. La takuffanna aw la a'taridanna bihadhihi al-hadidah. Wajhak. Dia kata, wahai Uthman, wahai Ammar, Uthman bin Mad'un terasa dan dia rasa ini Ammar macam dia yang tulis syair ni dan dia sebenarnya nak hina saya. Sebab saya nampak saya je yang macam jaga baju saya daripada kotor. Jadi dia macam nak hina saya. Wahai Ibnu Sumayyah, dengan marah dia kata, wahai anak Sumayyah, aku rasa dengan syair ni engkau ni nak hina saya. Kau akan berhenti membaca syair ini atau aku akan bukul muka kamu dengan PC ini. Di tangannya ada PC. Uthman bin Mad'un. Aku akan bukul muka kamu. Maka Nabi SAW waktu tu dia duduk dekat. Dia dengar Uthman. Dia marah. Nabi SAW, baginda SAW terus rasa marah. Kenapa Uthman bin Mad'un menakutkan Ammar dan marah kepada Ammar bin Yasir. Selepas itu Ammar bin Yasir pergi menunjuk kepada sahabat Nabi SAW. Sahabat semua mereka kata, wahai Ammar, kami melihat Rasulullah marah untuk kamu. Jadi kita semua risaulah. Rasulullah sekarang dah mula marah. Macam mana? Jadi Ammar dikata, tak apalah. Jangan risau. Biarkan perkara tu aku akan selesaikan. Macam mana? Aku akan usaha buat Rasulullah gelap, buat Rasulullah ketawa. Baguslah, pergi. Jadi Sayyidina Ammar bin Yasir pergi menunjuk kepada Rasulullah. Dia kata, Ya Rasulullah,
Mali wali ashabik. Ya Rasulullah, apa cerita kawan-kawan kamu ni? Yang ni sahabat Nabi SAW. Nabi SAW kata, kenapa? Apa cerita mereka? Dia kata, yuriduna qatli, fayahmiluna labinatan labina, wa yahmiluna alayya labinataini labinatain. Mereka nak bunuh saya. Nabi SAW kata, dengan cara apa? Macam mana? Nak bunuh kamu? Dia kata, mereka angkat satu sahaja, satu batu atau satu tanah liat, tapi mereka angkat atas aku 2. Mereka nak bunuh saya ini. Jadi Rasulullah SAW waktu itu senyum. Dia senyum dengan cara Sayyidina Ammar berkata begitu. Kemudian Rasulullah SAW berkata, wahai Ammar, bukanlah mereka ni yang akan bunuh engkau. Yang akan bunuh engkau, iaitu al-fi'atul baghiyah. Golongan yang melampau, yang sesat. Yang tidak ada kebenaran. Waktu mereka membunuh Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, yang meriwayatkan hadis yang membunuh Ammar di dalam api neraka, subhanallah, mereka kata ulama sirah, dialah yang membunuh Ammar. Yang riwayatkan hadis Rasulullah, pembunuh Ammar ahli api neraka, dialah yang meriwayatkan hadis ini. Dan dialah yang membunuh Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Dan Sayyidina Ammar, dia menyokong Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ammar berkata ketika mereka berdiri di waktu berang menghadap kepada musuh, Sayyidina Ammar berkata, Allahumma law a'lamu ridhaka anni an uqida naran fa armi nafsi fiha la fa'alt. Ya Allah. Inilah ikhlas para sahabat Nabi SAW. Sayyidina Ammar berkata, ya Allah, kalau aku tahu ridhamu dengan menyalakan atau membakar api dan aku buangkan diriku di dalam api itu, maka aku akan buat. Jika betul-betul engkau akan ridha atasku, ya Allah. Atau kalau Allah akan ridha jika aku lemaskan diri saya di dalam laut atau di dalam air, aku akan buat itu. Semua demi mencari ridhamu, ya Allah. Dan aku juga berang kepada tentera ini, tentera Sayyidina Muawiyah, juga keranamu, kerana aku mencari ridhamu. Dan aku harap kepadamu, ya Allah, jangan menolakkan harapan aku mendapat jadi syahid fi sabilillah. Kemudian waktu tu menggigil tangan Sayyidina Ammar bin Yasir kerana umur Sayyidina Ammar waktu itu 73. Yani orang tua sebenarnya. Sayyidina Ammar orang tua di waktu tu. Dah umurnya 73 tahun. Jadi dia masuk waktu perang jihad fi sabilillah dengan menggigil. Subhanallah. Kita sekarang muda-muda pun salat subuh susah nak bangun. Salat subuh susah. Nak bangun buat mujahadah sikit, ibadah sikit, lawan hawa nafsu sikit, rasa berat, rasa malas dengan berbagai alasan. Sahabat Nabi SAW umur 73 tahun. Tua. Menggigil tangannya. Tak boleh pegang pedang. Betul-betul dia sanggup keluar jihad fi sabilillah. Sebelum mula berang Sayyidina Ali bin Abi Talib dengan Sayyidina Muawiyah, dan Sayyidina Ammar ada di saf Sayyidina Ali, ada satu orang menghidangkan untuk Sayyidina Ammar sebelum dia meninggal, sebelum dia dibunuh syahid, ada orang menghidangkan untuknya laban, yogurt, air yogurt. Waktu itu Sayyidina Ammar gelak. Dia ketawa. Orang tanya dia, wahai sahabat Nabi, orang sekarang tengah berang, orang takut. Orang sekarang tengah risau.
Dan kita bagi kamu minum yogurt, air yogurt. Kamu gelak pula. Kenapa ketawa wahai Ammar? Maka Ammar jawab, dia kata, sesungguhnya pernah sahabatku, kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memberitahu kepada saya, wahai Ammar, makanan kamu, rezeki kamu yang terakhir di dunia ini adalah bekas penuh dengan air yogurt. Maka Sayyidina Ammar dia kata, sebab itu aku ketawa dan saya sekarang dah rasa yakin kejap lagi aku akan dibunuh. Dan ini adalah makanan yang terakhir yang akan makan sebelum saya meninggal. Ini rezeki saya yang last di dunia ini. Makanan yang terakhir di dalam dunia, minum air yogurt. Lepas tu dia minum air yogurt dan subhanallah, beliau meninggal. Sebelum meninggal Sayyidina Ammar juga, beliau berkata, al-yawm zukhrifatil jinan. Di hari ini syurga-syurga aku telah berhias. Wa zuyyinatil hurul hisan. Bidadari-bidadari syurga juga dihiasi oleh Allah. Al-yawm nalqal ahibbah. Di hari ini akan bertemu dengan kekasihku Muhammad dan wa hizbah. Sesungguhnya kekasihku itu Muhammad dan golongannya. Kemudian Sayyidina Ammar gerak dengan kudanya kepada tentera yang musuh sambil menyatakan, hari ini kita pergi kepada syurga, hari ini akan bertemu dengan Muhammad dan golongannya. Subhanallah. Rindu Sayyidina Ammar bin Yasir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qiblatul masjid. Baik, kita balik juga kepada bina masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali pertama Rasulullah SAW bina Masjid Al-Madinah, Masjidun Nabawi, Rasulullah SAW menjadikan qiblah Masjid Nabawi pertama sekali kepada Baitul Maqdis. Kerana waktu itu belum lagi tukar qiblah. Di permulaan Islam, qiblah solat kepada Baitul Maqdis, bukan kepada Al-Ka'bah. Tahun hijrah kedua barulah tukar qiblah daripada Baitul Maqdis kepada Al-Ka'bah. Jadi waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat masih solat kepada Baitul Maqdis. Jadi Rasulullah membuatkan qiblah masjid yang pertama kepada Baitul Maqdis. Dan Rasulullah SAW menjadikan masjidnya ada 3 pintu. Ada 3 pintu. Pintu di hujung, dan satu pintu lagi namanya Babur Rahmah, pintu Rahmah. Juga lagi satu pintu namanya pintu Jibril. Ini fasa pertama, sebab masjid Nabi SAW ada banyak fasa. Ada beberapa fasa atau beberapa masa diperbaruhikan, ditukarkan cara binanya, diluaskan. Ini kali pertama. Kali pertama kiblahnya kepada Baitul Maqdis. Tinggi dindingnya seperti tinggi badan kita. Atapnya tak ada. Selepas tu baru Rasulullah SAW letak atap. Dan mempunyai 3 pintu. Dijadikan ada 3 pintu. Bermulaannya Masjid Nabi SAW, tanahnya tanah sahaja, tidak berkeras, semuanya tanah liat. Jadi kalau turun hujan, masjid jadi basah dan susah mereka nak sujud. Maka sahabat Nabi SAW, setiap satu, ada bahagian sahabat yang bawa batu kecil-kecil daripada luar, mereka letak di depan mereka waktu salat supaya mereka sujud atas batu itu.
Maka lepas Rasulullah SAW habis salah dan dahi Rasulullah SAW penuh dengan tanah liat yang bercampur dengan air, Nabi SAW nampak bahagian sahabat letak batu. Nabi SAW kata, ma ahsan hadha. Alangkah baiknya perkara ni. Jadi Rasulullah SAW ajak mereka di waktu tu, penuhkan masjid semua dengan batu. Penuhkan masjid semua dengan batu-batu yang kecil supaya mereka mudah sujud di tanah masjid atau di lantai masjid itu. La ilaha illallah. Tapi karbit tak ada lah. Di zaman Nabi SAW karbit tak ada. Tak pernah ada karbit di masjid Rasulullah SAW. Mereka duduk sahaja. Duduk di masjid atas tanah, solat atas tanah saja, atas batu itu. La ilaha illallah. Sebab itu ada bahagian ulama yang berkata antara bid'ah yang berlaku selepas zaman Nabi SAW iaitu menggunakan karbit di masjid. Tapi maksud mereka bukan bid'ah yang sesat atau bid'ah yang buruk, tak. Maksud bid'ah di sini yakni perkara yang tak pernah ada di zaman Nabi. Tapi orang yang pertama menggunakan karbit di masjid Nabi SAW juga di masjid-masjid yang lain iaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar bin Al-Khattab dia adalah orang yang pertama mula mengguna karbit di masjid. Jadi mereka solat atas karbit. Sayyidina Umar orang yang pertama buat itu. Sebelum Sayyidina Umar mula buat gunakan karbit atau memakai karbit di dalam masjid, sebelum itu al-hasba sahaja. Tanah masjid Nabi SAW, hasba. Hasba itu apa? Yani batu-batu yang kecil, banyak macam tu. Itu sahaja masjid Nabi SAW. Subhanallah. La ilaha illallah. Zaman sekarang Masya Allah, macam-macam ada karbit yang lumput, ada yang cantik, ada yang halus. Alhamdulillah, ini nikmat. Ini sebenarnya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita. Nikmat lah masjid-masjid zaman kita ada ikon, bersih, cantik, kemas. Yani alhamdulillah, ini nikmat. Allah akan tanya kita. Kalau kita tidak memakmurkan masjid, tidak hidupkan dan memakmurkan masjid dengan salatul Jum'ah, salatul Jamaah, dengan majlis sebagainya, maka Allah akan tanya kita. Kerana kerusakan masjid jika masjid tidak dimakmurkan. Jika masjid tidak dimakmurkan, maka ini yang merosakkan masjid. Walaupun masjid itu macam mana cantik, tapi jika tidak dimakmurkan, maka masjid ini macam rosak. Macam kerana tidak dimakmurkan. Baik. Selepas sahabat Nabi SAW dan orang Islam terlalu ramai dan semakin banyak orang yang masuk Islam, maka sahabat Nabi SAW mengadu kepada Rasulullah yang masjid tidak cukup lagi. Jadi mereka kena sekarang luaskan masjid. Di sebelah masjid ada satu tanah. Tanah itu tanah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Tanah itu dia sebelum menjadi tanah Sayyidina Uthman bin Affan, dia adalah tanah seorang daripada Al-Ansar, tetapi dia macam tak nak jual. Dia tak nak jual tanah tu. Rasulullah SAW minta dia, juallah tanah itu. Kita nak beli, nak gunakannya, nak wakafkannya masjid, kita nak besarkan masjid kita. Kerana orang Islam semakin ramai sekarang. Sahabat Nabi SAW. Lelaki itu tidak menerima. Dia kata tak nak jual. Nabi SAW tanya sahabat itu, tanya lelaki itu, dia kata, kalau kamu bagi kita tanah ini, aku jamin kamu akan digantikan satu rumah di dalam syurga. Subhanallah. Jadi Rasulullah SAW manusia luar biasa.
dari Madinah, Rasulullah duduk di Madinah, tapi Rasulullah boleh membahagikan syurga. Boleh memberi hadiah kepada siapa-siapa yang buat baik kepada dia, kepadanya atau kepada Allah, kepada syariat. Siapa-siapa yang buat baik, Rasulullah boleh memberi hadiah terus, iaitu rumah di syurga. Bukan rumah di negeri sana, di negeri sini. Rumah di syurga terus. Atau sungai di syurga, atau apa-apa yang di dalam syurga. Jadi, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelebihan itu kepada Rasulullah. Iaitu, Rasulullah boleh memberi apa-apa hadiah sahaja daripada syurga kepada siapa-siapa. Lelaki itu Rasulullah kata kepadanya, bagi tanah itu, aku jamin kamu dapat rumah di syurga. Dia kata, tak nak. Dia nak duit. Lelaki itu nak duit. Lepas Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an dengar cerita tu, Sayyidina Uthman pergi dengan segera kepada lelaki itu. Dia kata, aku dengar kamu tak nak bagi tanah itu untuk masjid. Tak nak wakafkan. Tak nak baginya kepada Rasulullah. Kamu nak duit. Kamu nak jual berapa? Dia kata, 10,000 dirham. 10,000 dirham mahal tu. Tapi dia nampak orang dah perlu. Jadi dia tinggikan harganya. Dia kata, baik. Uthman bin Affan dia kata, aku sanggup bayar dan ambil. Dibayar terus. Sayyidina Uthman bin Affan, Masya Allah, murah rezekinya dan dia orang kaya lah. Jadi dibayar. Dibayar kepada orang tu. Dia kata, ambil. Bagi tanah ini, ambil 10,000 dirham. Selepas Sayyidina Uthman dapat, membeli tanah itu, dan tanah itu dah menjadi tanah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an. Sayyidina Uthman dengan segera pergi menuju kepada Nabi SAW, bertemu dengan Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, aku sudah dapat beli, sudah berjaya dapat beli tanah itu daripada lelaki ini. Nabi SAW dia kata, alhamdulillah, bagus. Jadi kita sekarang nak wakafkannya masjid. Sayyidina Uthman dia kata, ya Rasulullah, atashtari minni al-buq'ata allati اشتريتها من الأنصار أي التي كانت مجاورة للمسجد. Sayyidina Uthman macam gurau dengan Rasul. Dia kata, ya Rasulullah, nak beli ke tanah itu daripada aku? Aku nak jual. Bukan nak bagi macam tu. Nak jual kepada Rasulullah. Kan Nabi SAW kata, nak jual berapa kepada aku? Sayyidina Uthman dia kata, dengan janjian dan jaminan yang Rasulullah sebut untuk lelaki itu. Iaitu rumah di syurga. Sayyidina Uthman dia kata, ya Rasulullah, aku tak nak duit di dunia ni. Aku ada duit, aku senang. Aku tak nak duit. Aku nak Rasulullah teruskan janjian dan jaminan itu. Kalau aku bagi tanah ini untuk masjid, wakafkannya masjid. Rasulullah masih jamin aku dapat rumah di dalam syurga. Maka Nabi SAW dia kata, iya, aku jamin rumah yang di syurga tu tadi sebenarnya dengan nama orang tu, tetapi dia tak nak. Dia nak duit di dunia. Jadi rumah itu ditukar sekarang untuk kamu, wahai Uthman. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi subhanallah, di akhir hidup zaman Sayyidina Uthman terjadi fitnah besar juga. Sebelum fitnah Sayyidina Ali dengan Muawiyah, terjadi fitnah besar Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman bin Affan dibunuh. Sayyidina Uthman bin Affan dibunuh di dalam rumah waktu membaca Al-Quran sehingga darahnya mengalir kepada mushaf Al-Quran. Dan mereka menutupkan jalan kepada rumah Sayyidina Uthman supaya dia tidak keluar salat di masjid. Dan Sayyidina Uthman mengingatkan mereka, orang yang nak bunuh dia, dia kata dari atas rumahnya, dia kata, subhanallah, masjid itu, tanah itu aku yang wakafkannya. Sekarang kamu semua menghalangkan saya pergi salat di tanah yang saya akan wakafkan untuk Allah, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhasil manhaj ahli sunnah wal jamaah, cara ahli sunnah wal jamaah, mereka berkata, wa ma jara baina sahabi naskutu. Apa-apa yang terjadi antara para sahabat, kita diam. Sebab kalau kita baca sejarah, banyak ada masalah, banyak bergaduh, banyak berselisih, banyak ikhtilaf, banyak khilafiyah antara sahabat ini dengan sahabat yang ini. Sampai kadang-kadang ada berang. Sampai kadang-kadang ada darah mengalir. Tetapi
manhaj atau cara ahli sunnah wal jamaah, mereka berkata apa-apa yang terjadi antara sahabat kita diam. Jangan masuk campur, jangan cakap ini betul atau ini, kecuali yang ada hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab semua sahabat Nabi dan semua radhiyallahu anhum. Semua diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Naam. Ketika Rasulullah SAW waktu membina masjid, waktu Rasulullah SAW membina masjid, Rasulullah SAW bina sekali. Rasulullah bina sekali dua rumah. Satu rumah untuk isterinya Sayyidatina Aisyah, satu rumah untuk Sayyidatina Saudah. Sama juga seperti bina masjid. Biasa dengan tanah liat, biasa sangat. Dan bersambung dekat daripada masjid Nabi SAW. Atap juga rumah Rasulullah, rumah dua-dua isterinya, juga daripada daun pokok kurma. Sama aja. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu pelajaran juga ketika Masjid Rasulullah SAW dibina sekali dengan Rasulullah sahabat. Waktu Rasulullah SAW tinggal bina dengan sahabat, Rasulullah perhatikan kepada seorang lelaki daripada Bani Hanifah. Lelaki ini daripada Bani Hanifah. Dan Bani Hanifah di waktu itu dikira juga Yamani, yakni dari Yaman. Nabi SAW nampaknya bandai kalau dia buat tanah liat campurkan dengan tanah lain, campur dengan air. Cara dia buat, cara sangat cantik dan kemas dan cara orang yang pakar, yang pandai buat. Maka Nabi SAW perhatikan. Lelaki ni kalau dia letak bagus dan dikemas. Yang lain kadang-kadang sengit atau tak betul, tak lurus. Jadi Nabi SAW terus perhatikan kepada lelaki itu, dan Rasulullah SAW suruh sahabat semua, kerja ni campurkan tanah liat dengan air macam tu. Jangan kamu semua campur lagi, jangan kamu semua buat lagi. Biarlah orang ini Al-Yamani, Bani Hanifah. Orang Bani Hanifah, biar dia buat kerja ni, sebab aku nampak dia pandai. Aku nampak dia pandai. Lepas tu Rasulullah SAW bersabda, Rahimallahu mri'an ahsana sin'atah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang melakukan kerjanya dengan sempurna. Ini sunnah. Ini sunnah, ini adab syariat Islam, ini adab yang diajar oleh Islam. Iaitu, kalau kita buat kerja, kita kena buat kerja sempurna. Kita kena buat kerja dengan fokus, dengan perhatikan, dengan sepenuh perhatian kepada kerja tu. Contohnya, kita bersih rumah, kita kena bersih betul-betul. Kita bina, kita kena fokus kepada bina. Kita tinggal tulis, kita kena tulis betul-betul. Kita dengar kelas, kita kena dengarlah betul-betul. Kita, yakni apa-apa kerja, khususnya kerja, yakni kerja amalan yang kita buat, haruslah kita melakukannya dengan cara sempurna. Itu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi SAW membaca doa kepada, jadi tahniahlah bagi orang semua yang kalau kerja-kerja keras dengan cara sempurna, Nabi SAW baca doa untuknya. Dan Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yuhibbu minal abdi idha amila amalan ayyutqinah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala suka daripada hambanya jika
ia melakukan amalan atau apa-apa kerja, dia melakukannya dengan cara sempurna. Itu yang Allah Subhanahu wa taala suka daripada hamba-Nya. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.